Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita berada pada muka surat 17 Romanize, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita meneruskan pengajian kita kitab Al-I'lam bi anna tasawufa min syariatil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Jadi kita menerangkan tentang fatakallam 'alal muraqabah. Jadi Al-Quran sendiri telah membahas perbahasan tasawuf seperti muraqabah, dapat dirujuk dalam firman Allah, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Nampak tu ayat tersebut. Muhasabah, bila kita berbicara muhasabah dalam ilmu tasawuf, Allah SWT berfirman, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Lalu taubat, wa tubu ilallahi jami'a. Lalu bila berbicara tentang inabah, wa anibu ila rabbikum, Quran. Wa dzikr, bila kita berbicara zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikran kathira, zikir yang banyak. Perintah Allah yang suruh berzikir. Wal fikru wal fikri, dan membahas tentang berfikir, yakni wa anzalna ilaika dzikra ila akhirih. Yatafakkaru wa la'allahum yatafakkarun, dalam surah An-Nahl ayat 44. Lalu mahabbah wal mahabbati, dan cinta, membahas tentang mahabbah, cinta. Allah SWT berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Dia mencintai mereka, mereka mencintainya. Jadi ada dalam perbahasan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ini dah dibahas dalam Al-Quran. Wa tawakkuli, bertawakal, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Fatawakkalu, tawakallah. Warida, iaitu Allah SWT berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa taslimi, taslim, menyerahkan diri kepada Allah, iaitu wa yusallimu taslima. Wa zuhdi, membahas zuhud. Jadi hari ini ada yang pertikai, kenapa kita perlu tasawuf? Zuhud. Zuhud ni buat kemunduran, tak perlu tasawuf, tak perlu zuhud ni. Kita nak maju, negara maju, progresif, kita kena maju, kena bina ni. Kalau semua duduk berzikir je dekat zawiyah, itulah tengok Daulah Uthmaniyah jatuh. Ada yang buat alasan macam tu. Itu fitnah, tuan-tuan. Tak betul. Tuan-tuan, kalau nak tahu, dulu Daulah Uthmaniyah, Ottoman Empire, menyebarkan sayap mereka di seluruh penjuru Eropah dan Middle East, Timur Tengah, adalah jasa di kalangan zawiyah-zawiyah tarekat tasawuf. Kerana apa? Tempat untuk memanggil mujahidun fisabilillah, orang yang berjihad fisabilillah, itu adalah di zawiyah. Jadi elemen tentera Daulah Uthmaniyah dulu, dia ada beberapa elemen. Elemen pertama adalah dia panggil Janissaries. Janissaries ini adalah anak-anak yatim daripada tentera, daripada akibat perang, cause of war, daripada golongan Kristiannya, Yahudinya, di kalangan ini dikumpulkan, lalu diberi makan, diberi pendidikan, diberi education, diberi macam-macam, dan dilatih dalam peperangan. Mereka ada culture sendiri, mereka seperti brotherhood sesama mereka, dan mereka ini nanti menjadi tentera elit daripada kalangan Ottoman Empire. Lepas tu dia ada tentera, dia panggil elite guard.
elite guard of the palace lah, of the empire. Jadi Sultan Daulah Uthmaniyah ni dia ada satu lagi elite guard. Elite guard ini adalah di kalangan anak-anak orang Islam yang yatim piatu dan lain-lain, dididik, dan mereka ini yang menjaga kelestarian Kesultanan Daulah Uthmaniyah. Lepas tu dia ada lagi satu tentera mujahidun fisabilillah. Jadi mana-mana rakyat yang ingin berjihad dan mendapatkan kan kalau jihad ni kan dia ada bahagian dia, ghanimah tersebut, harta ghanimah dia ada bahagian dia. Sebab janissaries dan elite guards ni dia dah diberi gaji. So dia yang diberi gaji, kalau fikir Sayyidina Umar bin Khattab, dia tidak mendapatkan harta ghanimah. Dia riwayat hadrat hafizan. Ini datang daripada mana? Datang daripada zawiyah tasawuf. Orang-orang muda ikut untuk mempertahankan iaitu khilafah Islamiah pada waktu itu daripada serangan golongan apa nama dia crusade kan, salib, tentera salib dan lain-lain. Dan lain-lain ini datang daripada mujahidun. Jadi zuhud itu dengan maksud tidak cinta dunia, bukan tak ada harta. Jangan salah faham. Jadi kalau kita ni zuhud, contohlah tuan-tuan ni kaya, tapi zuhud, Daulah Islamiah atau Khilafah Islamiah, Islamic Caliphate pada waktu itu diancam untuk diserang oleh tentera salib. Berapa banyak harta tuan-tuan nak berikan kepada negara untuk melindungi kelestarian Khilafah Islamiah? That is the question. Kalau orang yang materialistik, yang suka harta, dia tak nak share lah, kan? Kedekut. Dia tak melihat bahawa kalau Khilafah Islamiah itu jatuh, apa yang akan jadi. Tengok hari ini, orang hina Nabi Muhammad SAW pun kita tak boleh nak buat apa. Paling-paling kita protes depan kedutaan Perancis tu je lah. That's the most we can do. Zaman Ottoman Empire dulu, Raja Sultan Abdul Hamid Khan Al-Thani yang kedua, yang terakhir tu, boleh hantar surat protes. Dia kata kalau sampai dia buat opera Nabi Muhammad SAW di Paris, dia akan menyerang tanah-tanah yang dipegang oleh Perancis. Takut Perancis. Stop. Literally cancel benda tu. Ini contoh dia. Tapi berapa banyak orang pada waktu itu memang saudagar-saudagar kaya, memberi, membantu. Kita tahu zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar seluruh hartanya diinfakkan untuk jihad fisabilillah. Sayyidina Umar 50% pun anggap dia dah hebat dah, 50% of dia punya harta. Abu Bakar 100%, relax je, tawakal. Dan kita kat Malaysia ni, seberapa banyak iman kita tuan-tuan? Sebab itu orang-orang yang sekular zaman dulu 90-an melihat tasawuf ni jumud, zuhud ni dah tak perlu. Sebab saya ada dalam satu forum di kalangan beberapa ilmuwan, bukan di negeri inilah, di negeri yang lain. Saya terkejut seorang ilmuwan boleh bersoal, kenapa kita perlu tasawuf dan zuhud? Ni tidak akan membangun negara. Saya kata, what? Hey, tak belajar sejarah ni. Zuhud tu penting. Kalau tuan-tuan gila harta, if this country, negara ini dalam keadaan krisis, so gila harta, tak nak share kan, akhirnya akan jadi apa? Tengok Iraq, what happened? Tengok negara lain, what happened? Tapi kalau kita ini cinta agama, cinta iaitu Islam, cinta orang tasawuf, dia zuhud, dia tak ada masalah, they can give. Zakat hari ni, kita bagi zakat tu pun nak kira dapat 50%. Betul ke tidak? Nak kira perhitungan bahasa Indonesia tu. You are counting zakat to receive return. And not only that, you bayar zakat because you tahu you boleh deduct zakat dekat dalam your tax LHDN. Berarti ikhlas tu, ya Allah. That is facts today. Ibaratnya kita nak solat, kita naklah solat dengan syarat dapat something.
Come on, tuan-tuan. Nah ini. Sebab itu zuhud. Ini akibat daripada sekular, pemikiran sekular menolak zuhud. Kita kena ada zuhud. Bukan tak kerja, zuhud tu kerja. Ada duit. Menghidupkan anak isteri. Tapi hati tidak tergantung dengan harta. Wasabri dan sabar. Wal ithari dan ithar. Sabar jelas. Wasbir. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Wal ithari wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Surah Al-Hasyr ayat 9. Wasidqi. Benar, berlaku benar. Qadama sidqin inda rabbihim. Wal mujahadah, bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Wa mukhalafatul hawa wan nafsi, iaitu berlawan, bercanggah dengan hawa nafsu. Kan? Dia melawan. Wa nahan nafsa anil hawa. Itu jelas dalam Quran. Wa takallam anil ala nafsil lawamah. Jadi Quran ini takallama, berbicara tentang nafsil lawamah. Ila akhirih. Ini jelas. Kan hadirin wal hadirat. Lalu wal amarati, nafsul amaratu bisu, inna nafsa la amaratun bisu, surah Yusuf. Wal mutmainnah, Quran berbicara tentang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hadir wal hadir abitakum. Wa 'alal awliya'i wassalihin, Quran berbicara tentang adanya para wali dan orang yang soleh. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Quran berbicara tentang wali Allah. Sekarang ni kita bicara tentang wali pun dia orang dah marah. Dia kata khurafat. Astaghfirullah. Ini wasiddiqin, yakni siddiqin. Siddiqin ni orang-orang yang siddiqin. Wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Wal muayyadina wa ayyadahum biruhim minhu. Wa ghairi hadza, dan benda-benda yang lain mimma yatakallamu fihi ahli tasawuf, dari perkara yang sudah dibicarakan oleh ahli tasawuf wa tariqah dan tariqah radhiyallahu anhum wa radu'an. Fa'rif wa ta'ammal, maka kalian tahulah dan angan-angan perkara ini. Sebab itu saya kata, semua isu di dalam tasawuf ini ada sumber, bukan tak ada sumber. Cuma beza dia tuan-tuan tahu ke tidak? Ke nak dengar penipuan yang dibuat oleh golongan-golongan yang menentang tasawuf, berdakwah seolah-olah tak ada dalil. Mana ada dalil? Jadi dalam kitab tasawuf Risalah Kusyairiyah, dia berbicara tentang banyak hal, tuan-tuan. Dia berbicara tentang tafwid, berbicara tentang taslim. Ada dalam tu as-sama', majlis sama'. Majlis sama' ni apa? Orang Melayu kadang sebut simak, tapi yang betul sama'. Itu saya betulkan. Sama ini adalah majlis duduk mendengarkan orang membaca Al-Quran, atau mendengarkan orang baca hadis, atau mendengarkan solawat, atau mendengarkan qasidah-qasidah memuji Rasulullah SAW, atau memuji Allah SWT. Tak kisah. Ini nama dia majlis sama. Dalam kitab-kitab tasawuf dia tak spesifikkan kena selawat. Means dia umum. Boleh Quran, boleh hadis, boleh apa. Yang penting majlis tersebut bila kita dengar, hati kita bergelur, semangat kita, ibadah kita tambah kuat. Ini maksud dia majlis sama. Lalu majlis sama ni bermacam-macam lah. Kalau Al-Quran, dengar Al-Quran lah. Bacaan Al-Quran, ikut tilawah, tadabbur. Kalau di pondok kami, Ramadan lepas tarawih, dan mukrid yang fasih Quran ni kan, mukrid dia akan baca, lepas tu kiai akan tafsirkan. Tadabbur lah. Kita duduk dengar, yang tua-tua bawa kertas tulis kan? Yang pelajar kadang dengar, bawa kitab dan baca, dengar. Itu tadabbur, reflect. Ada hadis sama hadis. Di pondok-pondok kita bulan Ramadan, siang malam
baca hadis Bukhari dan Muslim. Kitab Bukhari itu khatam dengan syarah. Kiai saya mengajar Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Dia ngaji dengan Abu Yasin Muhammad Ali Al-Maliki dari awal sampai akhir. Dia sufi, tuan-tuan. Hari ni kat Malaysia bila cabut hadis macam Wahabi saja. Betul. Ulama tasawuf baca Sahih Bukhari. Ni kisah dia. Saya ngaji. Kita kena mengaji. Ini hadis. Dan dia sebutlah, okey, hadis ini kalau Syafi'i dia tak pakai hadis ni, dia pakai hadis ni. Ya, kenapa khilaf fiqh? Hadis itu ada kesan untuk memberi khilaf. Syekh Muhammad Awamah masih hidup, dia karang kitab kenapa hadis kadang-kadang memberi sumbangan kepada khilaf ulama. Means khilaf ulama empat mazhab itu terjadi kerana perbezaan hadis yang dirujuk. Bukan sebab dia tak tahu hadis tu. Dia tahu hadis tu, tapi kerana ada pertentangan, kita panggil ta'arud, ada percanggahan hadis tersebut. Salah satu kaedah tarjih menggugurkan satu hadis, mengambil satu hadis. Perlu ke kepada Bukhari saja? Tak. Imam Syafi'i sebelum Imam Bukhari saja. Imam Syafi'i ini sebelum Imam Bukhari. Jadi jangan menilai kita tarjih hadis kerana itu Bukhari, itu lebih layak dipakai. Itu Muslim bawah sikit. Itu Abu Daud lagi bawah. Itu orang yang tak tahu fiqh cakap macam tu. Orang tak tahu usul fiqh. Sebab tu kena dalam ijtihad fiqh kena ada usul fiqh. Orang yang duk mengkaji hadis lalu hina usul fiqh. Dia kata dulu bolehlah saya ngaji usul fiqh. Sekarang saya tahu hadis, saya pakai hadis, saya tolak usul fiqh. Tu orang macam ni orang tak betul. Usul fiqh ni Imam Syafi'i karang kita Arisalah, tuan-tuan. Ada Imam Syafi'i kata pegang Sahih Bukhari, yang lain tak ada. Ini sebelum Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu Bukhari tak lahir lagi. Atau dah lahir tapi belum lagi ada Sahih Bukhari, tuan-tuan. Ini kita kena faham. Jadi penilaian hadis ikut sesuai mujtahid. Nak kata Imam Syafi'i tak cukup alim hadis ke? Tak boleh bezakan yang sahih dan tidak sahih. Ini saya nak tanya, tuan-tuan. Kisah perbahasan lelaki sentuh isteri batal ke tak batal wuduk dia. Oh, ini ada hadis Sahih Bukhari, Rasul cium Aisyah, atau Rasul kaki dia Aisyah hulu kaki dia kena kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini jelas batal. Ini Sahih Bukhari ini. Entah nak lawan ni hadis sahih. Saya kata dia ni tak tahu usul fiqh. Mungkin Imam Syafi'i, dia bukan mungkin, dia pakai dalil dari Quran. Al-Quran itu difahami dengan dalalahnya dengan makna batal. Kerana boleh ada syahwat. Tak ada syahwat, macam ni kita nak ukur tak ada syahwat? Pegang sentuh batal. Hadis tu macam mana? Hadis tu boleh tafsir yang lain. Rasul mungkin ketika cium Aisyah, kita tahu Sayyidatuna Aisyah itu ummahatul mukminin, ummul mukminin. Ummul mukminin dalam kita tahu dalam syariat wajib menutup seluruh auratnya. Maksud seluruh tubuh ini aurat. Kalau mereka keluar mesti tutup. Mana tahu dia pakai niqab, dia cium. Waktu kaki menyentuh Rasulullah SAW, mana tahu ketika itu menyentuh kaki Rasul, tapi yang dikenakan itu adalah khuf Rasulullah SAW. Khuf, kan Rasul pakai khuf. Atau yang dimaksud kaki itu adalah jubah Rasulullah SAW. So dalalah dia bagi Imam Syafi'i dan ulama Syafi'ah faham. Dia masih ada tidak jelas, bukan wudu. Jadi boleh dipakai ayat lain untuk mentarjih. Jangan pula kita, kita tak nak pakai ni, kita kena pakai yang ni hadis, saya nak pakai hadis. Ada kaedah dia usul fiqh. Ini yang kita kata, ada kaedah usul fiqh. Kita kena tasamuh. Ustaz yang baru-baru ni marah sebab Ustaz Don kononnya tak tasamuh dengan perbezaan pendapat. Kita kat Malaysia ni mazhab Syafi'i, so biasalah kita kata mazhab Syafi'i kata batal lah. Dia tak sebut mazhab lain. Tak semua orang kena sebutlah mazhab lain. Takkanlah saya nak ajar Safinatun Najah, ni tak tasamuh dengan mazhab, kena bahas juga kitab-kitab mazhab lain. Tak betul lah cara pengajaran. Tapi bila kita berfatwa, itu bab lain. Bila kita berfatwa, now of course kita ada mazhab Syafi'i, tapi fatwa kadang-kadang perlu kepada keluasan kerana situasi keadaan yang berbeza. Kita ambil mazhab yang lain, contoh dia bab zakat. Ini keluar dalam fatwa supaya orang awam tak susah. Kalau nak ambil beras tu habislah lori kita nak bawa. Lagi banyak lembaga zakat
ataupun PPYP PPZ apa nama dia, Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan, kena sediakan lori. Ini lebih memberatkan. Maka dipakailah mazhab Hanafi sesuai dengan ijtihad. Orang awam dia tak tahu talfiq ke tak talfiq ke, itu urusan mufti. Tapi bila ke awam nak bahas, ustaz, solat kita nak baca basmalah ke tak Fatihah kita? Memanglah mazhab Maliki tak payah baca basmalah. Cuba kalau kita buat macam tu, tak celaru orang kat sini semua. Ustaz, bukan kita belajar Fathul Qorib dengan ustaz hari tu. Safinatul Najah ada bismillah ke ustaz? Kan? Bukan di Mahadramiyah bukan ada bismillah ke? Memanglah ada. Kenapa ni? Oh, saya saja pakai mazhab Maliki. Kita jangan rigid. Kita kena open. Pakai mazhab lain. Kan dia. Itu buat apa? What's the point? Depan orang apa? What's the point nak pakai mazhab lain ketika nak solat? Come on lah, logik sikit lah. So ada kaedah dia. Ini ada kaedah dia. Pengajaran ada kaedah dia. Amalan seharian ada kaedah dia. Fatwa ada kaedah dia. That's why you need usul fiqh. Tapi kalau dah tak nak pakai usul fiqh, kalau nak pakai hadis Sahih Bukhari, Muslim, bukan tak boleh. Boleh, kaedah tu faham tak? How do you want to understand Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Tak semua hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu adalah boleh diamalkan dari segi nasikh wal mansukh. Kita kena nilai juga. Hadis sahih tapi mansukh. Mansukh tu apa? Hukum dia ada dibatalkan. So you have to understand itu. Ayat Al-Quran pun kadang nasikh wal mansukh. Ada yang nasikh hukumnya, nasikh qiraatnya, bacaannya tetap tapi hukumnya dimansukh. Ada yang dimansuhkan qiraatnya tapi hukumnya tetap. Panjang kalau saya buka tu tuan-tuan. Tapi you need this. That's why. Sebab tu kalau saya di pondok dulu memang diajarkan kitab usul fiqh nama dia Jam'ul Jawami', 2 jilid tebal tu. Itu kena khatam. Kiai saya tak bagi balik kalau tak khatam. Kelas 2 aliyah, 3 aliyah. Ni 2 kelas terakhir. Lepas 3 aliyah tu dah lulus lah. Lulus. Baru boleh balik. Kena khatam. Dan kenapa? Sebab usul fiqh yang kita mengaji di warakat, banyak lagi isu tak dibahas. Bila mengaji Jam'ul Jawami' baru faham. Muncul khilaf, perbahasan yang mendalam dalam fiqh. Tiba-tiba saya balik Malaysia, saya terkejut. Ada madrasah-madrasah yang datang daripada India dan lain-lain. Dia tarjih hadis, dia tarjih fiqh guna hadis Bukhari, hadis Muslim. Saya kata, ini menyeleweng macam ni. Salah. Lepas tu nak claim kita ikut bermazhab. Itu sebab itu kawan saya dia daripada Madrasah Tabligh. AJK, Jawatan Kuasa Fatwa Wilayah Persekutuan. Ustaz Maulana Manan Lubis. Dia ada pondok di Batan Kali. Dia buat buku nak betulkan balik. Kerana ada orang ngaku Diobendi, ngaku golongan-golongan mazhab Hanafi, mazhab kononnya ahli sunnah ikut mazhab, tapi bila tarjih fiqh dia guna hadis Sahih Bukhari. Itu tak betul. Ini dibetulkan. Dia tulis buku tu, dia hadiahkan kepada Menteri Agama. Menteri Agama pun puji dia, bagus buku ni. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Wa amma kauluka hal iaitu adapun kata engkau, apakah yakni 5 untuk apa usisat ditubuhkan at-tariqah, iaitu ila akhirih, sampai akhir, dari manakah yakni dari manakah yakni ditubuhkan tariqah ini ila akhirih, fa jawabuhu yu'lamu mimma qablahu, dah diketahui dari perkara yang datang sebelumnya. Fa innaha idza kanat minad din, kerana kalaulah ia termasuk daripada agama, bal hiya asyraf arkanihi, bahalah dia ini yang paling mulia daripada rukun-rukunnya, wa kanat bi wahyin, maka tentulah tariqah ini adalah datang daripada wahyu ilahi, kama qulnahu, seperti yang telah kami sebutkan. Wa kana as-sahabatu bil halati, sedangkan sahabat ini dengan keadaannya, allati balaghatna, yang telah sampai kepada kita daripada mereka, anhum, daripada mereka, tawaturan, secara mutawatir, minal musara'ati, iaitu cepat-cepat bergegas ila imtithali amrillah, untuk mengikuti atau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
kanu bidarurati awwala dakhilin fiha, maka tentulah para sahabat ini secara pasti orang yang paling awal sekali masuk di dalam ilmu tarekah. Kerana yang dimaksud dengan tarekah ni apa? Musara'ah ila imtithali amrillah, bergegas untuk mematuhi perintah Allah. Dan ini betul, dan ini kita teguh. Mana-mana orang mengaku ikut tarekat tasawuf, tarekat ni bukan nak pakai serban besar, pakai apa tasbih besar, gantung tasbih sahaja. Gantung tasbih tapi tak berzikir, buat apa? Ini teguran kepada orang hari ini yang nak ikut tarekah tapi hanya dalam bentuk fizikal, rupa, tapi lupa zikir, lupa essence imtisalu amrillah. Orang tarekah ni siapa? Orang tarekah ni berzikir tak berhenti, tuan-tuan. Bukan hanya gantung tasbih, tapi tangan ni berzikir. Satu hari 10,000 la ilaha illallah. Itu orang tarekah. Solat sunat semua dia lakukan. Tahajud tak pernah tinggal. Tahajudnya bukan 2 rakaat, tahajud dia 10 rakaat. Baru-baru ni kita menyusun jadual seorang ahli tarekah, ulama sufi yang besar yang akan menjadi tamu di Malaysia. Yang dah balik lah. So waktu nak urus tu adalah hari Jumaat. Sarapan dia kena pukul 10. Kenapa sarapan pukul 10.30? Orang sarapan ni pukul 8 lah kan, tuan-tuan, betul? Dia letak pukul 10.30. Oh, rupanya PA dia bagi tahu, oh tak boleh. Syekh kalau hari Jumaat dia lepas subuh tu dia wirid sampai pukul 9, pukul 10. Wirid saja sampai pukul 9, pukul 10, tak? Oh, saya dengar tu macam Masya Allah. Ingat tidur sampai pukul 9, pukul 10. Tak. Wirid sampai pukul 9, pukul 10. Tapi ada orang yang istighal dalam ilmu, katanya pakai serban besar, pakai tasbih, gantung. Lepas subuh, tidur sampai pukul 10. Itu tak berzikir. Tak betul lah. Kena bergegas. Itu orang tarekah kena bergegas, beramal. Ini wa awwala dakhil fiha, maka para sahabat justru orang yang pertama sekali dah masuk tarekah. Kalau kita fahami tarekah dengan maksud yang mematuhi perintah Allah. Wa amilin bimuqtadaha, dan yang beramal dengan apa? Dengan iaitu dengan perintah-perintah Allah, dengan perkara-perkara beribadah, melaksanakan perintah Allah dan beramal dengan sesuai tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut di dalam ilmu tarekah. Wa dha'iqin li asrariha wa thamaratiha. Justru para sahabat inilah orang yang akan merasakan merasakan apa rahsia-rahsia, iaitu apa, li asrariha, rahsia-rahsia tarekah dan buah-buah tarekah. Sebab orang yang ikut tarekat ni sepatutnya hatinya lebih tenang, dia lebih relax, mengetahui rahsia-rahsia tarekah dan samarahnya. Walihada kanu ala ghayati ma yakunu minaz zuhdi fid dunya. Sebab itulah para sahabat mereka inilah berada pada kemuncak dalam kezuhudan di dalam dunia. Macam saya sebut tadi, they willing to sacrifice everything. Kita hari ni kat Malaysia nak tanya berapa banyak yang berani bersacrifice. How many of you willing to sacrifice? Saya terus terang lah, orang Turki, mereka ni dilanda musibah sekularisme dari tahun 1926 sampai tahun 2000 lebih. Kan? Dipaksa oleh kerajaan, oleh tentera untuk jadi sekular. Tapi salah satu pensyarah saya dari Morocco, dia kata kat kami dalam kelas, Turki ini negara yang paling tidak terkesan dengan sekularisme. Saya macam tak percaya. Ya ke mak saya cerita tahun 92 dia pergi Istanbul, masuk Blue Mosque, Blue Mosque. Waktu tu orang pakai kasut, pakai slipper. Turis masuk, tak ada tempat nak solat, tak ada kapet, lantai marmer. Itu tahun 1992. Mak saya Muslim kuat, dia ambil sejadah, dia dah bawa sejadah, dia dah ambil wuduk siap-siap dari hotel.
Dia letak sejadah di solat dekat mihrab. Sekali turis apa yang turis guide kan, dia cakap lah ini, this is the way how the Muslim pray. Dia kata macam tu. Dekat Masjid Blue Mosque. That is 1992. So saya dalam otak saya ingat macam tu. Lepas dia cakap tu, memang saya transit, tak sengaja satu family balik Malaysia, transit, pergi balik Malaysia tu transit di Istanbul. Dan saya ingat lagi bila transit di Istanbul, kami of course dapat masuk, pergi ke Blue Mosque, tapi dah memang turis tak boleh masuk dah. Sebab apa? Dia dah masjid. So turis orang putih pakai kasut ke apa, kau nak masuk dia kena buka semua tu, kena masuk. Tapi kita dalam tu kita boleh solat dan jamaah dan 5 waktu. Jadi zaman saya pergi belum Hagia Sophia belum dibuka untuk masjid lagi. Tapi Blue Mosque dah boleh solat dan lain-lain. And jadi memang betul kalam pensyarah saya tu, the Turkish diorang tak affected with secularism. Sebab bertahun-tahun dari zaman Ertugrul sampai sekarang mereka masih kuat pegang Islam. Kuat pegang Islam tu sampai macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Ini fakta. Kalau ada orang alim, sufi yang alim, yang kelulus dari tempat yang prestige, masyarakat ni yang kaya-kaya ni sanggup wakaf, beli tanah, wakafkan tanah. Sebab kat sana tanah mahal kan, dan tak ada besar-besar. So dia macam penuh urban kan, urban. So dia akan beli macam tanah besar ni saja, dia akan bina madrasah tinggi 5-6 tingkat madrasah. Masjid dia punya ni, dia punya bilik dia bilik air dia, semua dah lengkap kat situ. And then syekh tu disuruh duduk, dia akan bagi gaji kat syekh tu untuk anak isteri syekh tu boleh hidup, anak dia boleh sekolah, boleh hantar pergi mana-mana. Yang penting syekh tu kena mengajar. Belajar situ semuanya. Orang masyarakat tu dah memang bagi wakaf, makan free, apa free. Bukan biasa tuan-tuan, pergi makan tu dia bagi ayam, telurnya, apanya, bukan makan nasi dengan garam je. Kami di pondok nasi dengan garam je. Ini dia bagi memang betul-betul makan. Budak-budak rasa sedap. Lepas tu sekarang mereka dah sebarkan di Indonesia, buka Mahat Tahfiz Sulaimaniyah, satu kelompok tasawuf di Istanbul, di Turki, nama dia Sulaimaniyah. Dia memang ada wakaf, dia khairiat, dia Masya Allah kaya raya. Dia boleh buka hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dia buat tu, pondok dia tu, madrasah dia dengan tanah yang besar, elit, sampai kiai Indonesia pun letak anak dia kat situ. Tapi syarat dia kena belajar sampai habis. Di Malaysia pun ada beberapa tempat. Dah tahun akhir dihantar pergi ke Turki untuk belajar, diberi visa, diberi apa, dan masyarakat dia boleh bersama-sama untuk dorong menghidupkan pengajian agama, tahfiz Quran. Di Malaysia, kawan-kawan saya bina madrasah, cari sumbangan susahnya, Masya Allah. Belum lagi regulation. Dah buka madrasah tak boleh function. Cari ustaz pun perlu duit untuk gaji, untuk apa, tak ada dana, donatur. Ini masalah ni. So orang Malaysia ni, macam mana kita tak nak tolong menghidupkan? Dah banyak sekolah agama ustaz, dah banyak Mahat Tahfiz ustaz. Berapa banyak yang mengaji kat Mahat Tahfiz? 10, 20, 30. Tu pun belum tentu dapat hafal. Akhirnya tok guru tu terpaksa mengajar kat masjid-masjid untuk kumpulkan duit hidupkan pondok dia. This is happening in Malaysia. Sebab itu kita tak cukup ulama. Berapa banyak pelajar kita boleh kita hantar duit zakat negeri, hantar belajar pergi ke Mesir. Saya nak tanya, berapa banyak yang belajar di Al-Azhar balik betul-betul jadi alim? Kalau semua alim, kita tak ada masalah dengan stam kita. Hari ini stam kita yang nak mengajar stam pun belum tentu dapat ustaz yang mampu mengajar. Sebab semuanya berbahasa Arab. Belum tentu yang balik negara Arab boleh berbahasa Arab dengan benar. Itu fakta. Betul. KPM bagi tahu kita tak cukup ustaz. Kita takut ustaz kita tak mampu. Banyak kali komplain. Saya ni terpaksa mengajar stam di Negeri Sembilan setiap hari Selasa.
Saya ni pensyarah universiti, terpaksa tolong kawan mengajar stam, tuan-tuan. Sebab tak ada ustaz yang boleh mengajar stam, tak cukup. Sekolah banyak, sekolah agama banyak, mengajar stam banyak, tapi tak cukup yang mampu mengajar stam. That is the facts. Cuba kita muhasabah diri kita kat Malaysia. Means kesimpulannya, kita tak cukup madrasah yang berkualiti dan tak cukup sokongan dari masyarakat kita untuk menghidupkan madrasah, lebih-lebih lagi madrasah tradisional, Torah. Macam tadi saya sebut Ustaz Manan tadi, Maulana Manan tu, Manan Lubis yang ada madrasah kat Batang Kali tu, dia sampai donatur dia yang awal support dia tu tarik pool sebab dah tak nak biayai dia lah. Dia tradisional, means dia tak ada SPM, tak ada apa, dia memang mengaji kitab sahaja. Tapi nak bagi tahu dia, tuan-tuan dan puan, bila orang tu tarik, dia dah tak boleh nak hidup. Murid dia sendiri mesyuarat, dia dah bagi tahu murid dia, okey, tahun ni tahun terakhir, tahun depan dah tak ada dah, means cuti ni tak payah datang dah, kan? Saya nak kena buat cari kerja lain dah. Dia dah cakap itu sebab dia tak boleh sustain. So murid dia mesyuarat, murid dia kata, jangan tutup, kami akan cari dana macam mana, yuran ke apa, untuk pastikan madrasah ni terus jalan. Sejak dia buat mesyuarat tu sampai sekarang tu 2015, 16 macam tu, 17 sampai sekarang 2023 masih hidup dan murid dia banyak, 200 orang. Orang datang memang nak ilmu dia sebab tahu dia dengan ada ilmu. Sebab dia ada ilmu dan dia mengajar dengan baik, murid-murid dia semua pandai baca kitab. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini contoh dia. So kita perlu support masyarakat. Tapi kalau kita tidak zuhud di dunia ini, habislah. Kita tak nak tolong. Wal mujahadati, dan mujahadah li anfusihim, bagi diri mereka semua, wa mahabbatillahi wa rasulihi, dan mencintai Allah dan Rasulnya, wa daril akhirati, dan akhirat, wa sabri wal ithar, dan bersabar serta mementingkan orang lain, wa ridha wa taslim, dan ridha dan menyerahkan diri kepada Allah SWT, wa ghairi dzalika, dan selebihnya, dan perkara-perkara lain, minal akhlaqi, daripada akhlak-akhlak allati yuhibbuhallahu wa rasuluh, yang Allah SWT dan Rasulnya mencintai akhlak tersebut, wa tawassulu ila, dan dapat wa tusilu ila qurbihima, dan boleh membawa kepada mendekatkan kedua-duanya, wa hiya al mu'abbaru anha bit tasawufi wa tariqah. Inilah yang dianggap dan diibaratkan oleh ulama sebagai tasawuf dan tariqah. Ini maksud dia, tuan-tuan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dulu ulama semua bertarekat tasawuf. Sekarang jadi ulama segan nak bertasawuf, segan nak bertarekah. Sensitif Ustaz, nanti takut disesatkan Ustaz. Saya kata, macam mana lima ni? Wa kama kanu radhiyallahu anhu, dan seperti halnya mereka itu dulu, ala hadhil halati syarifah, berada dalam keadaan yang mulia seperti ini, kana atba'uhum aidan alaiha, pengikut-pengikut mereka berarti tabi'in juga seperti itu. Malik bin Dinar, Ibrahim An-Nakhai, tabi'in. Sayyidina Imam Abu Hanifah, zuhud dia macam mana? Oh, masya-Allah. Wa in kanu dunahum fiha, walaupun derajat tabi'in itu bawah sikitlah daripada para sahabat. Wa kadzalika kana atba'ut tabi'in, begitu juga pengikut-pengikut atba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wahallu majarran, dan seterusnya, ila anna zaharat, sampailah zahir al-bid'ah, iaitu bid'ah mula terzahir, tawa ta'akharat al-a'malu, dan amalan-amalan ini mulalah ditinggalkan, wa tanafasa an-nasu fid dunya, justru manusia sekarang berlomba-lomba dengan dunia, sibuk siapa yang bina menara paling tinggi. Tapi umat tu dia lupa, tuan-tuan dan puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini yang ditegur oleh Sidi Abdullah bin Sidi Al-Qumari. Dan insya-Allah kita berhenti sampai sini. Dah nak masuk isyak, kita akan sambung lagi pada bulan hadapan. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.